إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini untuk menyambung perbincangan kita. Dan minggu lepas saya kira kita telah tengok banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan berkenaan larangan-larangan ibadah yang dilarang untuk dilakukan di kuburan. Maka kita kata banyak hadis yang melarang untuk solat di kuburan. Banyak hadis yang melarang untuk berdoa di kuburan. Ada juga hadis yang mengisyaratkan dilarang untuk membaca Al-Quran di kuburan. Dan di atas tu kita kata kesemua bentuk ibadah dilarang dilakukan di kawasan kuburan. Kuburan ni bukan tempat ibadah. Jadi kesimpulan hukumnya, sebelum kita masuk tajuk hari ni, akhir kita sentuh apa dia kesimpulan hukum daripada bab menjadikan kuburan sebagai masjid. Masjid dalam erti kata dilakukan ibadah di dalamnya, tak spesialnya solat berjemaah kat situ tak, tetapi segala bentuk ibadah di dalamnya. Apa hukum dia? Dia kata ada 3 hukum dia. Yang pertama, jenis yang merosakkan tauhid, terkeluar daripada agama, iaitu orang yang berdoa kepada penghuni kuburan atau memohon perlindungan atau dimohon dimurahkan rezeki dan segala waktu dengannya. Dia memohon kepada penghuni penduduk kubur tu sendiri, orang yang di dalam kubur tu sendiri. Yang ni asyaddu syirkan. Yang ni syirik yang besar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini terkeluar daripada Islam. Kita kata kenapa? Sebab sama saja amalannya dengan musyrikin jahiliyah, tak ada beza. Minta daripada kuburan yang dianggap orang soleh, wali dan sebagainya. Jenis yang kedua, kita kata ini adalah syirik kecil, tidaklah mengeluarkan seseorang itu daripada Islam, tetapi merosakkan kesempurnaan tauhid dia. Iaitu jikalau dia beribadah di kuburan dengan keyakinan hati dia, kalau buat di kuburan orang soleh, maka doanya lebih mustajab. Ataupun kalau dicuba hafal Quran di tepi kubur orang soleh, maka hafalannya lebih mudah nak ingat. Ataupun ada macam tu, masalah pernah jumpa dah. Ataupun kita kata dia berkeyakinan jikalau membacakan baik-baik puisi umpamanya, ataupun zikir-zikir tertentu di kubur wali-walian ataupun orang soleh, maka dianggap perkara tu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni semua adalah syirik kecil. Disebabkan kalau kita nak tengok kepada isu istijabah ni ataupun dijawab doa, apakah dia waktu dulu kita pernah sentuh berkenaan tabarruk, lebih kurang lah juga. Kita kata macam mana kita nak tahu sesuatu tempat itu ada keberkatannya. Sesuatu tempat tu memang lebih mudah Allah mustajabkan doa, ataupun sesuatu masa tu lebih mudah Allah mustajabkan doa, ataupun sesuatu amalan tu lebih mudah Allah menjawab permintaan kita. Kalau kita nak tahu benda-benda tu, kita kena merujuk kepada dalil. Sebab benda ni benda gaib, keberkatan benda gaib. Bab waktu mana, tempat mana yang Allah janji kalau buat macam ni kamu mustajab doa kamu, benda-benda tu benda gaib. Maka disebabkan dia benda gaib, kita tak nampak perkara macam ni. Dan bila kita tak nampak, macam mana kita nak tahu ada keberkatan ataupun ada mustajabnya tempat ataupun masa ataupun amalan tu? Dia memerlukan kepada dalil. Saya ingat awal tahun lepas waktu Mufti Wilayah Dr. Zul bincang berkenaan, saya ingat minggu lepas ada saya sebut kot, berkenaan isu valley doa awal tahun hari tu. Dalam dia punya balasan tu, dalam dia punya fatwa, boleh sebut sebagai fatwa lah, dia tulis bahawasanya tidak dinafikan di sekeliling Kaabah ni ada tempat-tempat yang mustajab, tidak dinafikan. Seperti contoh di Multazam sebagai umpamanya, ada hadis-hadis berkenaan perkara-perkara yang menunjukkan Nabi SAW pun berdoa di kawasan-kawasan tertentu di sekeliling Kaabah. Maka disebabkan itu dia kata kalau kita nak tahu tempat yang mustajabnya doa, maka perlu merujuk pada hadis Nabi SAW. Jadi berbalik pada kubur ni, apa kaitan dengan kubur? Pernah dah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun daripada lisan baginda Nabi SAW mengatakan kalau kamu berdoa di kubur sekian-sekian ataupun kalau kamu buat di kubur sekian-sekian, doa kamu lebih mustajab? Pernah tak disebut? Tak pernah. Bahkan yang disebut dalam minggu lepas kita sebut Nabi SAW melarang menjadikan kuburnya sebagai aid
Ada yang lafaz lain mengatakan Nabi SAW melarang untuk dijadikan kubur dia sebagai kiblat, iaitu tempat beribadah. Dan kata pengarang ni, kalau kubur Nabi sebagai manusia yang paling mulia pun Nabi larang, ini kan pula orang yang bawah daripada Nabi SAW. Maka jelas kita kata tak boleh. Tidak ada dalilnya ada keistimewaan kubur-kubur mustajab doa, tidak ada. Tetapi kalau seseorang tu pergi ibadah di kubur dengan keyakinan sedemikian, kalau saya ibadah kat kubur ni, kalau saya solat kat kubur ni lebih mustajab, maka itu kita kata dia terlibat dalam syirik kecil. Disebabkan benda tu Allah tak pernah buat dia sebagai penyebab untuk dijawabnya doa. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, begitu juga termasuk di dalam perbuatan-perbuatan bid'ah, iaitu membuat bangunan kubah di atas kuburan, memagarnya, memasang kelambunya, memasang lilin ataupun lampunya. Hukum berbuat sedemikian adalah haram kerana terdapat larangan jelas daripada Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita masuk tajuk hari ni insyaAllah, iaitu muka surat 123 tu. Saya ingat kita nak dekat separuh dah juga buku ni. Muka surat 123 tu, iaitu hukum ziarah kuburan. Minggu lepas penutupnya saya ada sebut, kita kata habis Ustaz, kalau ni tak boleh buat, tu tak boleh buat, kita tak boleh ziarah kubur ke? Ini cerita dia. Bab mendewakan kubur lain cerita, bab beribadah dekat kubur lain cerita, bab ziarah kubur itu cerita lain. Jadi dia ada hukum yang berbeza dia, kita akan tengok ini insyaAllah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pelajaran yang lalu bahawa agama Islam melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, yakni tempat ibadah. Sungguh banyak ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang melarang berbuat demikian. Malahan menurut Rasulullah SAW, perbuatan mengagung-agungkan kuburan adalah di antara amalan orang kafir, sama ada musyrikin ataupun ahli kitab, dan baginda dengan tegas melarang menjadikan kuburannya sebagai aid ataupun objek kunjungan secara bermusim. Agungkan kubur ni kerja orang kafir. Malahan saya kira baru ni di masjid Seberang Ramai kami bincangkan berkenaan dengan asal usul munculnya syirik. Apa dia muncul, asal kemunculan syirik? Kubur, iaitu berkaitan dengan kuburan orang soleh. Yang ni memang kita kata daripada sejarah manusia dulu pun, nak timbul syirik ni pun memang masalah mendewa-dewakan orang soleh daripada dulu lagi. Saya kira sampai sekarang dan sampai hari kiamat pun macam tu lah juga dia punya isu dia. Kita dapati pada hari ini masih banyak manusia termasuk umat Islam yang menjadikan kuburan seperti berhala. Mereka beribadah di atasnya, menyembelih korban dan mempersembahkan sajian untuknya, mengucapkan perkataan dan melakukan perbuatan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tujuan topik ini dibincangkan ialah untuk menjelaskan bagaimana pandangan syarak, iaitu agama Islam, berkenaan hukum menziarahi kuburan dan adab-adabnya. Kata kuncinya adab-adabnya. Sebab ada buku tu garis kat situ. Sebab bukan tak boleh ziarahi kuburan tak, tetapi ada dia punya adab dia, ada batas dia yang kita boleh buat, ada benda yang kita disunatkan buat, sehingga orang-orang yang ingin memperbetulkan imannya dapat membezakan mana yang hak dan mana yang batil. Wallahil azim. Maknanya kita kata boleh beza apa yang boleh, apa yang tak boleh. Bukan kita kata sama ada hitam putih kan, boleh ziarah kubur ke, ataupun ziarah kubur orang kata apa, tak boleh ziarah kubur langsung, ataupun kalau ziarah kubur kena buat ibadah kat situ. Dia ada tengah-tengah dia, iaitu apa dia? Boleh ziarahi kubur tetapi ada syarat-syaratnya, ada adab-adab dia. Itu kita nak tengok. Dia bukan boleh tak boleh terus macam tu. Kalau boleh tu pergi baca Quran terus kat kubur, yang tu lain cerita. Kalau tak boleh tu jangan pijak langsung kubur, yang tu lain cerita. Okey, itu yang kita nak tengok. Mana ziarah kuburan yang dibenarkan oleh Islam dan mana pula ziarah yang bid'ah dan boleh membawa kepada syirik, dan dengan demikian mereka dapat menjauhkan diri mereka daripada tipu daya syaitan dan siksaan api neraka, wa'iyadzubillah. Baik, dalil kebolehan menziarahi kuburan. Pada prinsipnya ziarah kuburan tidak dilarang oleh Islam, malahan syarak menganjurkan menziarahi kuburan. Dan di antara dalil yang menyuruh kita menziarahi kuburan ialah sabda Nabi SAW, an Abdullah bin Buraidati an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukumul akhirah. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya. Ayah dia siapa? Buraidah radhiyallahu an. Abdullah bin Buraidah daripada ayah dia. Ayah dia siapa? Buraidah. Jadi sahabatnya adalah Buraidah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
Dulu aku melarang kamu menziarahi kuburan, lalu sekarang ziarahilah dia, kerana sesungguhnya menziarahinya mengingatkan kamu kepada akhirat. Baik, kenapa awalnya Nabi larang ziarah kuburan? Ini sebab dia. Pada mulanya ziarah kuburan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada waktu itu para sahabat baru memeluk agama Islam, yang pada zaman jahiliahnya mereka adalah penyembah kuburan, ditambah pula mereka ketika itu masih belum lagi memahami adab-adab ziarah kuburan dan belum mampu mengawal diri mereka daripada mengeluarkan kata-kata yang keji. Tetapi setelah iman mereka mantap dan memahami hukum hakam agama, maka syarak mengizinkan mereka menziarahinya. Maka ni di antara perkara-perkara kita kata di dalam fiqh, walaupun bukan semua, iaitu ada perkara dalam fiqh dia punya hukum dia bergantung kepada illah dia. Yang ni di antara hadis yang kita kata apa, nampak perkara ni, tapi bukan semua benda. Maknanya bukan semua benda kita boleh tahu dia punya illah dia. Sebagaimana kata Asy-Syatibi rahimahullahu taala, solat contohnya, kita tahu dah illah solat, mana kita tahu illah solat? Jadi benda tu tidak boleh kita nak kata sekarang ni buat masa ni kita berhenti dulu solat. Mana boleh macam tu, kita tak tahu illah dia. Tetapi untuk perkara yang ma'qulun makna, untuk perkara yang kita boleh faham kenapa Rasulullah sebut macam tu, ada dia punya illah dia, maka di situ hukum dia bergantung kepada illah dia. Kalau illah dia ada, maka hukum dia jadi tak boleh balik. Kalau illah dia dah hilang, maka hukum dia jadi boleh balik. Okey? Jadi contohnya kalau kita tengok dalam buku-buku fiqh buku pendahuluan pun selalunya bab ni kok dia bagi, iaitu sebagai contohnya menziarahi kuburan. Kalau kita tengok pada awal Islam, memang Nabi SAW melarang daripada menziarahi kuburan. Adakah disebabkan hukum menziarahi kuburan tu sendiri tak boleh? Tak, dia ada dia punya illah. Illah ni dalam bahasa mudah kita sebab lah. Ada dia punya illah, ada dia punya sebab kenapa Nabi larang. Apa illah dia? Disebabkan ketika tu sahabat baru sahaja masuk Islam, maka ketika tu Nabi khawatir kalau mereka ni pergi menziarahi kuburan, amalan jahiliah akan meresap masuk ke dalam Islam. Takut dia tengok kuburan jadi puja balik kubur, jadi minta balik kubur, jadi ibadah pula dekat kubur tapi dengan cara bawa Quran dan sebagainya. Itu dia punya illah dia. Maka ketika setelah berlalu masa, baginda SAW nampak perkara ni dah tak terjadi. Bila mereka pergi kuburan, mereka tahu adabnya, mereka tahu sunnahnya, mereka jaga kelakuannya, maka ketika tu Nabi SAW nampak illah tu dah tak ada dah. Okey? Sebab yang mengharamkan tu iaitu mereka ta'assub pada kuburan, sebab tu dah tak ada dah. Maka bila dah hilang illah dia, hukumnya pun berhenti. Jadi Nabi SAW mengizinkan untuk mereka menziarahi kuburan. Dalam bab fiqh memang ada perbincangan-perbincangan macam ni, iaitu ada hukum yang dia terikat kepada illah dia. Kalau illah dia terjadi, maka kita kena buat macam tu. Kalau illah dia berhenti, okey, kita pun boleh berhenti. Wallahu ta'ala alam. Cuma saja dalam bab kita kata apa dia tu, yang tu ada khilaf jugalah. Saya kira Profesor Yusuf Qaradawi di antaranya. Wallahu alam, saya kurang bersetuju. Cuma saja saya nak cerita contoh bab illah ni lah. Sebagai contoh, Profesor Yusuf pernah sebut berkenaan hadis Nabi SAW mengharamkan memakan daging himril ahliyah. Apa dia himril ahliyah? Himril ahliyah ni kalau kita terjemah dalam bahasa direktnya, keldai yang peliharaan keluarga. Cuma orang Arab ni dia ada dua, dia ada keldai liar dengan dia ada keldai jinak. Keldai jinak tu yang kita faham dongki tu lah, yang bunyi duk angkat barang. Yang tu keldai jinak. Kalau keldai liar, Arab faham keldai liar tu apa? Yang kita panggil zebra, kuda belang. Yang tu dipanggil keldai liar. Jadi yang Nabi SAW haramkan zebra ataupun keldai liar tu ataupun keldai yang pelihara tu, keldai yang pelihara tu. Kata Prof Yusuf, wallahu alam, dia kata sebab pengharaman Nabi SAW kata tu bukannya sebab diharamkan sebab zat binatang tu sendiri. Itu pandangan dia lah. Sebab kalau zat binatang tu sendiri diharamkan, sebagai contoh khinzir, yang tu sampai bila-bila tak boleh makan, mana ada Allah kita tu kan. Tetapi di dalam bab himril ahliyah, dia kata disebabkan himar ni pada zaman Nabi dia satu binatang yang agak eksklusif, dia susah nak cari. Dia bukan satu binatang yang kita mudah-mudah dapat pelihara, dia bukan macam tu. Jadi disebabkan tu, kalau boleh makan himar ni, habis pupu habis, orang buat sembelih makan. Maka disebabkan tu, kata Prof Yusuf, kalau sekarang keldai dah banyak, tidak risau kepupusan dia, boleh makan balik. Sebab dia nampak itu ada illah dia.
Wallahu alam. Kita kata boleh ke macam tu Ustaz? Sama ada boleh ke tak boleh, itulah yang menyebabkan timbulnya perbezaan mazhab. Wallahu alam. Ada mazhab kata betul lah tu illah dia, maka bolehlah makan sekarang. Ada mazhab kata tak, itu bukan illah. Kalau dah nas daripada hadis, Nabi kata jangan makan, sampai bila-bila kita tak boleh makan. Ada yang pandang macam tu. Cuma saya nak menceritakan berkenaan illah dalam fiqah ni memang ada dia punya perbincangan dia. Wallahu alam. Walaupun ialah benda ni memang ada, tidak dinafikan, tetapi saya sendiri tidak berapa suka kalau penggunaan dia terlalu meluas. Sebab saya takut kalau luas sangat, lalah tak tinggal apa agama ni. Hak ni kata illah ni tak payah buat, hak ni kata illah ni, lalah tak tinggal apa, tak buat apa. Tak boleh lah macam tu. Wallahu alam. Baik, tapi tu perbincangan ni lebih mendalam lagi lah. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zara qabra ummihi fabaka wa abka man hawla faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'dhantu rabbi an astaghfira laha falam yu'dhan li. Hadis ni ada perbincangan di kalangan ulama, hatta saya kira sekarang pun orang bincang lagi hadis ni. Wasta'zantuhu an azura qabraha fa uzina li fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad dan As-Sunan kecuali At-Tirmizi. Baik. Hadis ni pasal apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi kuburan ibunya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menangis dan seterusnya menangis pula orang-orang yang berada di sekitarnya. Selanjutnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah minta izin kepada Allah supaya aku dibolehkan memohon ampunan untuknya, lalu aku tidak diizinkannya. Yang ni buat jadi ulama bincang. Sebab apa? Sebab ni kubur siapa dia? Mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi nak minta ampun daripada pihak dia, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Maknanya apa? Dari segi zahir hadis ni apa kita faham? Mak Nabi sallallahu alaihi wasallam dikira mati syirik. Wa'iyyazubillahi min zalik. Sebab tu Allah larang untuk minta ampun daripadanya. Walaupun hadis ni ada perbincangan, ada ulama yang tidak bersetuju. Mereka kata macam mana mak Nabi SAW dikira mati sebagai syirik, sedangkan dia tidak sempat bertemu dengan anak dia setelah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka gunakan ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, yang bermaksud dan tidaklah kami menurunkan azab kepada manusia melainkan setelah mereka dibangkit, diberikan rasul. Rasul dah ada, beri seruan, tak nak dengar, baru kena azab. Okey? Wallahu alam. Tetapi untuk golongan tu mereka menolak hadis ni. Tetapi saya wallahu alam, barangkali sebab saya dulu pun mengaji hadis, saya tidak berapa senang hati untuk nak kata hadis Imam Muslim, hadis Imam Ahmad, hadis Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasai, hadis mereka 5 orang ni tidak sahih. Saya tak sampai hati nak sebut macam tu. Sebab apa? Ni bukan ini bukan orang cokia. Kita kata Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, Ashabus Sunan, maksud dia siapa? Ibnu Majah, An-Nasai, dan juga Abu Daud. Mereka yang meriwayatkan hadis ni, kalau nak kata hadis ni tak sahih, saya rasa berat sangat kot. Wallahu ta'ala alam. Sebab tu pada saya, kalau dah Nabi SAW sebut sedemikian, maknya mati dalam keadaan musyrik, maka pada saya kita pun sami'na wa ata'na, tapi kita tak bincang lebih daripada tu. Wallahu alam. Saya rasa lebih, itu jalan lebih selamat lah. Kita kata, tapi Ustaz kan Nabi tak bangkit lagi, kenapa? Macam mana Allah boleh kita kira dia sebagai syirik? Disebabkan di kalangan, ini jawapan masyhur ulama' jugalah, disebabkan sebelum Nabi SAW bangkit menjadi Rasul, sebelum umur dia 40 di peristiwa Gua Hira pun, ketika tu sudah ada agama Al-Hunafa. Itu jawapan saya rasa tu jawapan paling penting. Ada agama Al-Hunafa. Apa dia agama Al-Hunafa? Iaitu agama yang mengikuti millah Nabi Ibrahim, tidak menyembah berhala. Nabi SAW sendiri sebelum umur dia sampai 40 tahun, ada tak baginda sembah berhala? Tak ada. Abu Bakar As-Siddiq dia sembah berhala tak? Tidak. Ali bin Abi Talib sembah berhala tak? Tidak. Osman Al-Affan sembah berhala tak? Tidak. Maka disebab tu menunjukkan isu tauhid tu, unsur tauhid dah ada sebelum Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul. Saya rasa wallahi itu jawapan yang paling tepat. Dan kita kata, barangkali juga kita kata bahawasanya secara umumnya Nabi SAW memang sebut sedemikian, Allah bangkitkan Rasul, beri peringatan. Tetapi kalau dah ada khusus, baginda SAW sebut ayahnya di neraka, baginda SAW sebut maknya mati, isyaratnya mati dalam keadaan musyrik,
pada saya dah kalau ashabus sunnah riwayatkan, saya kata sami'na wa ata'na. Okey, wallahu alam. Sebab Nabi SAW wahyu turun pada dia, dan benda ni Allah beritahu kat dia, dia beritahu kat kita. Saya rasa macam tak patut kita dah. Ya Rasulullah, sebenarnya kau tak nak cakap macam tu. Saya tak bersuka lah benda macam tu. Wallahu ta'ala alam. Itu pandangan saya, walaupun tidak dinafikan, memang ada perbincangan di kalangan segelintir ulama. Wallahu alam. Okey, baik, kita sambung. Kata Nabi, lalu aku tidak diizinkannya, tetapi ketika aku meminta izin kepadanya untuk menziarahi kuburannya. Diminta daripada Allah, boleh tak dia nak ziarah kubur mak dia, lalu aku diizinkannya nak ziarah, tak ada masalah. Yang tak boleh adalah minta ampun bagi pihak mak dia. Yang tu tak boleh. Oleh itu ziarahilah kuburan, kerana sesungguhnya ziarah kuburan itu mengingatkan kepada kematian. Maka di sini jelas kata ziarah kubur boleh ke tak? Umumnya kita kata boleh, tak ada masalah. Jelas dua hadis ni Nabi kata ziarahilah kuburan, tidak ada masalah. Baik, cuma saya nak tambah sikit, ada larangan berkenaan bahawasanya Nabi SAW melarang wanita untuk menziarahi kuburan. Tetapi saya ingat kalau tuan-tuan dan puan-puan cari dalam Facebook Jawatan Mufti, saya ingat dalam lebih kurang 5-6 bulan lepas ada Ustazah Faizah Isnad kita buat video pasal ni. Yang tu banyak, sangat banyak dia punya informasi dia. Dia cerita bahawasanya lafaz hadis tu, penerangan dia, saya pun belajar di situ juga, bahawasanya Nabi SAW sebut zawarat. Zawarat ni bukan zawara, zawara tempat beli baju. Zawarat. Apa maksud zawarat? Zawarat maksudnya wanita yang sering menziarahi kuburan. Hari ni pergi, esok pergi, lepas tu pergi lagi. Tak pun pagi pergi, petang pergi pula. Itu zawarat. Yang ni dilarang oleh Nabi SAW. Sekali-sekala tak apa, tak ada masalah. Tapi kerap sangat, yang tu tak boleh. Itu ada larangan dia. Baik. Kata pengarang, faedah menziarahi kuburan. Di antara faedah menziarahi kuburan ialah faedah untuk orang yang menziarahinya zair, iaitu dapat mengambil pengajaran ataupun iktibar daripada ziarah tersebut, antaranya mengingatkannya kepada kematian ataupun hari akhirat. Yang ni memang digalakkan oleh Nabi SAW. Bahkan hadis dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi yang menceritakan bahawasanya pada zaman Nabi SAW, masjid dia bukan masjid macam masjid kita ni lah, kita kata kan. Walaupun nak masuk masjid baru insyaAllah, tapi ni pun dah cantik lagi dah, kita tahu. Masjid ketika zaman tu, solat atas tanah saja. Maka ketika solat tu, kalau ada di dahi kita tercalik kesan tanah tu, ada hadis At-Tirmizi, Nabi SAW larang kita sapu sehinggalah kita keluar daripada kawasan masjid. Sehingga ke tahap tu. Apa alasan dia? Kenapa Nabi tak bagi sapu? Sebab Nabi SAW nak suruh kita rasa asal kejadian kita. Iaitu apa dia? Kita daripada tanah. Kan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Di akhirat kalau orang kafir akan berkata, celakalah diriku, dulu aku cuma secebih tanah saja. Manusia ni tanah, tempat kita sujud yang kita rasa kotor tu, itulah dia asal kejadian kita. Kubur yang kita ziarah, yang kita tanam, yang kita bersihkan, nak duduk pun alas dengan surat khabar tu, itulah asal kejadian kita. Tempat yang orang kebumikan, orang yang kita ziarah tu, kita pun akan masuk ke liang lahat yang sama juga. Itu benda yang Nabi SAW suruh ingatkan pada kita. Malahan saya kira, walaupun ramai orang musyrik dalam dunia ni tak percaya dengan Allah, tak percaya dengan akhirat, tetapi saya kira tidak ada orang yang tak percaya dengan kematian. Waktu semua orang percaya. Setakat ni tak ada lagi lah orang tak mati, kita kata kan. Jadi di situ kita kata faedahnya menziarahi kuburan, ingat kita pun akan mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tanah yang sama tempat mereka ditanam tu. Yang kedua, faedah untuk orang yang dia ziarahi jenazah, iaitu menerima salam. Jenazah boleh terima salam tak? Boleh terima salam. Kalau jenazah tak terima salam, tak ada lah Nabi suruh bagi salam. Itu dia punya dalil dia. Okey. Jadi di dalam Al-Quran memang ada disebutkan bahawasanya orang-orang yang dah meninggal dunia ni, ada ketikanya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan dia dengar apa yang berlaku dekat dunia. Tapi kita tak boleh dengar, kita tak boleh nak dengar dia daripada dalam kubur, dan dia pun tidak boleh membalas, cuma dia boleh mendengar. Yang tu ada hadisnya. Disebabkan tu kita kata Nabi SAW mengajarkan adab menziarahi kuburan, berikan salam. Nah, kalau dah Nabi SAW berikan salam, itu kita kata takkan sia-sia kot. Maka disebabkan tu dalam bab menerima salam, yang tu memang ada dia punya hadis dia. Begitu juga doa daripada orang yang hidup, yang tu sampai tak? Yang tu sampai. Disebabkan sama juga hadis Nabi SAW mendoakan penduduk Baqi'.
Saya kira hadis tu terkenal yang Nabi SAW balik rumah dia, kemudian dia masuk kat rumah dia. Aisyah kata, saya tak tidur tapi saya pejam mata. Nabi SAW ingat saya dah tidur. Hadis tu masyhur. Lalu kemudian dia cabut dia punya, kan Arab kan ada apa yang panggil robe luar tu kan, jubah luar tu kan, dia cabut tu, dia gantung kan. Lalu kemudian dia keluar, dia baring. Bila dia baring, Aisyah kata sekejap lagi dia bangun, dia sarung balik dia punya jubah luar tu, lalu dia keluar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya pun ikut dia. Lalu ternyatalah Nabi SAW pergi ke Baqi' untuk mendoakan penduduk Baqi'. Hadis ni wadih, jelas, mendoakan si mati memang sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Sebab tu kalau kadang ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana dengan majlis tahlilan dan sebagainya, saya cakap terus terang, saya tidak bersetuju. Bahkan pengarang sebelum ni Dr. Muhammad Naim Yassin pun dia tulis, saya pegang hukum yang agak tegas berbanding dia. Saya berpegang bahawasanya bacaan Al-Quran kepada si mati tidak sampai kepada orang mati. Tapi Dr. Naim dia kata sampai. Dalam pada mana dia kata sampai, dia pun sebut bahawasanya majlis itu haram. Dia sebut. Walaupun dia kata bacaan, kalau kita baca kat rumah, niat dia sedekahkan pahala pada dia, pandangan dia sampai. Wallahualam. Saya pernah bincang pasal tu, pandangan saya tak sampai. Tetapi saya nak kata bahawasanya dia yang kata sampai itu pun, dia kata majlis itu haram. Dan selalu yang saya tanyakan, kalau orang yang memang nak buat juga majlis ni, selalu saya tanya soalan jujur lah. Saya kata jawab betul-betul lah, kata nak buat majlis ni, selain daripada majlis tu, ada tak kamu doakan pada dia? Itu soalan saya. Ada tak setiap sekali lepas solat kamu doakan pada mak ayah kamu yang kamu nak buat majlis tu? Ataupun setiap kali kamu teringat pada dia, doakan pada dia? Ataupun lepas kamu buat amal soleh, kamu bangun tahajud, kamu bersedekah pada masjid umpamanya, ataupun kamu buat apa jenis amal soleh, berpuasa 10 Zulhijjah, berkorban dan sebagainya, niatkan ya Allah dengan keberkatan pahala ni, ini yang mak ayah saya ajar saya dulu, disebabkan tu berikanlah ganjaran pada mereka atas apa yang mereka wariskan pada saya. Ada buat tak benda tu? Sebut jujur. Ada buat tak? Kita kata benda tu selalunya tak buat. Doa kepada saudara kita tak buat. Tapi yang nak buat apa dia? Majlis tahlil nak buat juga. Tak betul lah tuan-tuan. Itu cara yang salah. Kalau kita nak doakan setiap kali lepas solat. Doakan dalam solat, boleh tak? Doakan ketika tasyahud akhir. Ya Allah, saudara saya meninggal dunia, saya sayang pada dia, dulu saya selalu datang kuliah dengan dia, ya Allah berikanlah ganjaran. Dalam tasyahud akhir kita, ya juz walai, boleh ke tak? Boleh. Tak ada masalah. Yang tu buat tak? Yang tu tak buat. Yang nak buat adalah himpunan, dibacakan tahlil dan sebagainya, lepas tu diberikan makanan. Ini tak boleh. Salah, hazah khata'. Ni cara dia tidak betul, kita kata. Bukan sebab sabit daripada sunnah Nabi SAW. Malahan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat, berkumpul di rumah si mati setelah daripada pengubumian pada zaman Nabi SAW, yang tu pun kami anggap sebagai meratapi kematian. Saya kira jelas dah ni. Siapa riwayat hadis ni? Imam Syafi'i. Jangan guna alasan kami mazhab Syafi'i, kami kena buat. Jangan guna alasan tu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan hadis ni. Dia beristidlal dengan hadis ni bahawasanya berkumpul di rumah si mati setelah pengubumian, itu pun pada zaman Nabi kami anggap sebagai meratapi kematian. Dan kita tahulah meratapi kematian ni halal ke haram? Haram, tak boleh dia buat. Wallahu ta'ala alam. Maka sunnahnya adalah mendoakan. Nak doa banyak mana? Tidak ada batasan. Doalah banyak mana sekalipun. Bangun tahajud, doa mak ayah, doa pakcik-makcik, doa tok wan, mak tok. Boleh belaka kita tu. Begitu juga istighfar daripada orang-orang yang menziarahinya. Maknanya kita minta, ya Allah ampunkanlah dia. Boleh tak? Boleh. Maafkan kesalahan dia. Mana salah yang dia buat pada saya maafkan, maka maafkanlah dia. Boleh tak? Boleh. Ya Allah, mandikanlah dia dengan air yang sejuk daripada salji. Kan ada sabit hadis daripada Nabi SAW. Nak doa boleh tak? Boleh. Doalah bagi, orang kata apa, bagi muntah doa. Boleh kata, tak ada masalah. Itu sabit daripada sunnah Nabi SAW. Satu selalu saya ingat guru saya, Allahyarham Syekh Mandili selalu sebut. Dia kata sunnah ni tuan-tuan, kalau kita nak buat semua, itu pun tak terbuat dah tuan-tuan. Dia kata ini pula benda tak sunnah, nak tambah pula. Dia kata tak padan. Dia kata benda yang Nabi buat tu pun kita dah buat semua belum? Tak buat lagi. Maka kita kata kejar yang sunnah itu, ada keberkatannya insya-Allah. Baik, adab-adab menziarahi kuburan. Di antara adab-adab menziarahi kuburan ialah yang pertama, memberi salam kepada penghuni kuburan. Mana dia punya doa dia? Nanti sikit lagi kita tengok, ada belah kanan tu.
Memberi salam kepada penghuni kuburan sambil menghadap muka ke arahnya sebagaimana cara salam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mendoakan kesejahteraan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni kuburan dapat mengawal emosi daripada melakukan atau mengucap kata-kata yang tidak sewajarnya dilakukan oleh orang yang beriman. Yang ni saya kira dari segi meratapi kematian negara kita kurang lah. Tetapi dari segi kata-kata tak wajar tu, yang tu ada juga saya pernah dengar. Kenapalah kau mati, lepas kau mati aku memang hilang semangat hidup. Tu melampau lah. Nak kata sedih tak apalah kata. Kenapa sepatutnya kalau ya Allah kenapa tarik nyawa dia, sepatutnya kau tarik nyawa aku. Itu over melampau tu kata. Kalau nak kata ya Allah sedih dia meninggal dunia, teringat kat dia, teringat pada orang kata apa? Dia punya bersembang dengan dia seorang sahabat yang baik, sedih, mengalir air mata. Boleh tak? Boleh lah. Tapi ya Allah kenapa bagi dia mati, patutnya bagi dia hidup, bagi orang jahat kat penjara tu mati dulu. Tak baiklah cakap macam tu. Itu dah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Okey, jaga kata-kata jangan terikut sehingga mengucap benda-benda yang tak elok. Yang ini ada kita kata. Saya memang tak boleh lupa daripada ingatan saya bagaimana sebahagian daripada, bukanlah keluarga saya, ada sebahagian umur dia dah 50, 60 macam tu. Siap kali dia pergi kuburan, dia ziarah kubur mak ayah dia. Saya ingat dah 10 tahun dah kot. Dia ziarah, dia kata kita anak yatim piatu, kita anak yatim piatu. Itu saya tak boleh lupa sungguh. Anak yatim ni macam kita belajar dalam tafsir pagi ya. Anak yatim ni untuk orang yang tak capai umur balik lagi. Orang yang tak boleh nak bekerja sendiri untuk sumber pendapatan dia. 50, 60 hatta umur saya pun bukan anak yatim dah tuan-tuan. Dia pergi tak habis, saya anak yatim, saya anak yatim. Kalau jumpa balik kena betul lah dia insyaAllah. Baik, yang keempat. Menganggap dirinya sebagai penghuni kuburan. Apakah kuburannya kelak sebagai taman syurga atau sebaliknya kawah neraka? Dan bagaimana menjawab pertanyaan Munkar Nankir? Nama Munkar Nankir ini ada disebut dalam Sahih Muslim. Jadi boleh kita kata nama dia Munkar Nankir. Baik, kita kata ini di antara adab dan juga perkara elok kita buat. Kita pergi kuburan, kita bayangkan sebagai kita penghuni kuburan. Macam mana kubur kita kelak? Adakah kubur kita lapang dengan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kubur kita daripada kawah neraka? Na'udzubillah. Adakah kubur kita luas ukurannya ataupun kubur kita sempit ukurannya? Adakah kita nak tunggu kiamat itu kita terasa lama ataupun terasa sekejap saja? Subhanallah, benda-benda ni sebab tu elok diziarahi kuburan. Kurang kita ziarah, barangkali kurang rasa sikit kita kata kan. Ziarahi kuburan ada mai rasa ni. Baik, salam untuk ahli kubur. Terdapat beberapa bentuk salam yang dibaca dan diajar oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Kita boleh membaca salah satu bentuk salam seperti yang tertera di bawah. Yang pertama, hadis daripada Buraidah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan selainnya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun antum faratuna wa nahnu lakum taba' wa nas'alullaha lana walakumul afiyah, yang bermaksud selamat sejahtera untuk kamu wahai penghuni kuburan daripada kaum mukminin dan muslimin, dan sesungguhnya kami insya-Allah akan menyusul kamu, kamu telah mendahului kami dan kami pula akan mengikuti kamu. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan juga bagi kamu. Ini sunnah, kita kata baca bagi hafal, nampak kuburan, sunnah ucapkan sedemikian. Yang kedua pendek sikit, hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia kat sini dia sebut Imam At-Tirmizi, tapi ialah fahamlah. Kalau kita tengok dari sudut ulama hadis ni, nama sebenarnya adalah Tirmiz. Sebab apa? Tirmiz ni sebenarnya Tirmiz ni bukan nama dia. Tirmiz ni nama kampung dia. Sebagaimana nama Al-Imam Al-Bukhari, nama dia bukan Bukhari. Nama dia apa? Nama Imam Bukhari apa dah? Muhammad bin Abdullah Al-Bukhari, dinasabkan kepada kampung dia Bukhara di Uzbekistan sekarang. Sampai sekarang ada dia punya makam dia. Sama juga dengan Al-Imam At-Tirmizi. Sebab tu kalau sebut Tirmizi sebenarnya ialah, tapi fahamlah sebab penulis ni merupakan ulama dalam akidah. Tapi kalau dalam hadis kita tak panggil Tirmizi. Sebab tak ada kampung nama Tirmiz. Ada kampung nama Tirmiz. Jadi Tirmizi ataupun sebahagian panggil Turmuzi boleh juga. Tapi masyhurnya adalah Tirmizi. Wallahu alam. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Assalamualaikum ya ahlad diyar, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Yang bermaksud selamat sejahtera untuk kamu wahai penghuni kuburan, semoga Allah mengampuni kami dan kamu, kamu telah mendahului kami sedangkan kami pula akan menyusul. Hadis yang ketiga daripada Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin, yarhamullahu al-mustaqdamina minna wal mustakhirin, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yang bermaksud selamat sejahtera ke atas penghuni kuburan mukminin dan muslimin. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas orang-orang yang telah mendahului kami dan orang-orang yang akan datang, dan sesungguhnya kami insya-Allah akan menyusuli kamu. Mana-mana tiga ni boleh, tidak ada masalah. Baik, pembahagian ziarah kubur. Syekh Muhyiddin Al-Barkawi berkata bahawa ziarah kuburan terbagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama ziarah syar'iyyah dan juga ziarah bid'iyah. Apa dia ziarah syar'iyyah? Maksud ziarah syar'iyyah ialah ziarah yang dibolehkan oleh syarak, iaitu jika seseorang mengunjungi kuburan dengan tujuan sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak, iaitu agama, iaitu dengan mengucapkan salam ke atas ahli kuburan, memohon doa dan ampunan kepada Allah untuk mereka, dan mengambil pengajaran atau iktibar daripada ziarahnya agar selalu ingat kepada kematian dan hari akhirat. Maknanya apa? Yang pertama, pergi itu niat betul. Apa niat tu? Nak menziarahi ahli kuburan, sebab ziarah kubur tu yang pertamanya kita kata mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan kepada kematian, dan juga boleh membawa rahmat kepada penghuni kubur tu. Kalau kita pergi di atas niat tu, ma fil muskilah, tidak ada masalah, silakan. Okey. Kalau kita pergi dengan niat kita kata nak ibadah di kubur, yang tu lain cerita. Tetapi dengan niat yang baik macam ni, mengucapkan salam, menziarahi, membersihkan kuburan, menyusun elok-elok, kita kata kan, bagi penanda tu kalau dah tercabut tu bagi letak balik supaya waris yang lain senang cari kuburan, yang tu tidak ada masalah, bergantung pada niat. Okey. Begitu juga dengan tujuan mengambil pengajaran ataupun iktibar daripada ziarahnya, fikir dia dah meninggal dunia, tak lama lagi saya pun akan meninggal dunia, yang tu semua tidak ada masalah, bahkan dia sunnah, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yang dilarang adalah ziarah bid'iyah. Apa dia ziarah bid'iyah? Maksud ziarah bid'iyah iaitu ziarah yang tidak mengikuti kehendak syarak, iaitu bid'ah ini maksudnya bid'ah lah, atau tidak mengikuti adab-adab yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, umpamanya mengusap dan mencium kuburan. Ada tak? Ada. Hak yang ni ada. Sama ada diusap kuburan ataupun diusap batu nisan tu. Yang ni memang nampak ada usap batu nisan, lepas tu sapu seluruh badan. Baru ni saya ingat, ada lah kat negara kita. Mana yang buat tu? Saya ingat siapa yang ada WhatsApp tu, packer sikit kot benda macam ni kot. Dekat satu negeri tu dia ajar budak-budak, dia buat satu replika kubur Nabi SAW. Maka mereka pergi, daripada kecil lagi dia dah ajar bertabaruk dengan kubur tu. Yang ni jelas haram, ni memang tak boleh. Saya tidak berapa, siapa ikut kuliah saya tidak berapa suka menghukum. Tapi yang ni melampau lah kata. Dia buat replika kubur Nabi dan ajar budak-budak. Pergi kat situ, ada yang pegang, cikgu pegang kepala, letak kepala pada kubur tu, ambil usap pada kubur tu, lepas tu sapu pada seluruh badan. La haula wala quwata illa billah. Nak ajar apa benda generasi seterusnya macam tu? Dan itu cuma replika, bukan kubur betul. Maksudnya ajar seolah-olah kita ajar anak-anak kita kalau pergi Mekah, tawafnya macam mana, sa'inya macam mana, solat sunatnya macam mana, tahallulnya macam mana, pakai ihramnya macam mana. Perkara sama dia ajar kalau menziarahi kuburan Nabi SAW. Tabarruk dekat situ, sapu pada kain tu, sapu seluruh badan, cium kat situ. Ini benda yang kita kata tak cukup dengan dia buat, dia nak ajar generasi berikutnya pula buat sedemikian. Yang ni tak boleh. Dia mengusap pada kuburan, mengusap dia punya dia punya batu nisan dan sebagainya, ambil tabaruk, rasa ada keberkatan dan sebagainya. Yang ini tak boleh. Beranggapan doa pada kuburan tertentu lebih afdal dibandingkan di tempat lain, memohon hajat dan minta dimurahkan rezeki, atau supaya dihindarkan daripada malapetaka kepada penghuni kuburan dan lain-lain. Ataupun ada juga kita kata salah seorang saya pernah dengar dia punya, saya sebenarnya agak rapat dengan dia tapi saya banyak tidak bersetuju dengan dia. Saya ingat dia sebut, kami bincang waktu tu saya di universiti, masa tu pun darah muda darah muda ni silap sebut sikit ada tembok tu. Saya ingat lagi kami bincang berkenaan masalah mazhab Syafi'i.
Jadi mazhab Syafi'i lah. Tak apalah, tak ada masalah mazhab apa pun. Bincang-bincang saya kata pandangan ni, saya kata memang dalam mazhab Syafi'i sedemikianlah, adalah berkenaan bab. Saya pun tak ingat dah bab bab bersentuh wuduk suami isteri. Saya kata yang ni memang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i, memang sedemikianlah. Tapi saya kata mazhab lain ada sebut lain, dan saya pun rasanya pandangan tu lebih tepat kot. Saya kata kami bincang, dia kata kat saya, dia kata kamu ni, dia guru saya lah, tapi dia kata kamu ni kena taubat, dia kata. Saya kata pasal apa? Disebabkan kamu buat salah pada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia nasihatkan saya untuk ambil tiket kapal terbang pergi ke kubur Imam Syafi'i. Wallahi saya tak reka cerita ni. Masa tu tahun 2003, saya ingat lagi. Dia suruh pergi ke kubur Al-Imam Syafi'i, dia suruh saya sampaikan sedekah ke Al-Fatihah, lepas tu minta maaf sebab kamu telah berlaku kurang ajar pada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini unsur ta'assub mazhab. Sampai ke tahap kita kata pandangan yang memang Imam Syafi'i apa dia tinggal pesanan, saya merubah pandangan saya masih hidup ataupun selepas mati, jikalau pandangan saya itu bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Kita bincang pun bukan kata Syafi'i itu tak cerdik. Allah 100 kali cerdik daripada saya, 1000 kali pun tak mustahil, kita kata kan. Tapi ini ta'assub lah, ini keadaan melampau-lampau lah. Sedekah Fatihah, minta maaf daripada penghuni kubur tu, tak boleh. Ini Allah, ini ta'assub lah, melampau sangat. Okey, baik. Al-Imam Ibn Qayyim berkata, adalah Rasulullah SAW jikalau menziarahi kuburan, baginda berdoa untuk penghuninya, memohon dicucuri rahmat, iaitu tarahum, dan memohon ampunan, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Yang ini jelas hadis yang Aisyah tadi tu, bila dah Nabi SAW balik, Aisyah tanya pada Nabi SAW, kata apakah yang dia bersembang dengan Nabi SAW. Kata baginda SAW, tadi waktu saya masuk rumah, hadis yang saya baca tadi tu, waktu saya masuk rumah, dia kata Jibril datang nak jumpa dengan saya. Asalnya Jibril nak masuk dalam rumah, tapi disebabkan Jibril AS tahu Aisyah sedang tidur, maka hormat pada Aisyah dia tak masuk. Malaikat pun tahu hormat aurat orang tu, kita kata kan. Ini kita kena belajar banyak lagi, kata. Tak masuk Jibril di rumah Nabi SAW sebab Aisyah sedang tidur, hormat pada Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Nabi SAW, dia bersuara kat pintu saja. Dia kata, ya Muhammad, Tuhan kamu mengarahkan kamu untuk bangun dan pergi mendoakan istighfar bagi penduduk Baqi'. Jelas. Maka kalau kita pergi ke kuburan, kita istighfar, kata astaghfirullah, ya Allah ampunkanlah saya dan juga penduduk-penduduk ni. Itu sunnah. Nak buat boleh. Bahkan sunat dibuat macam tu. Lagi bagus buat macam tu. Tetapi orang-orang musyrikin enggan berbuat sedemikian. Maknanya orang musyrik dia atasi, kita kata sempadan ni, langkah sempadan ni, orang musyrik enggan berbuat sedemikian, malahan mereka berdoa kepada mayat dan memohon hajat serta memohon perlindungan agar terhindar daripada malapetaka kepada penghuni kuburan. Dah masuk tu? Ya, kita bagi ruang untuk azan lah, mesti kita habiskan perenggan insya-Allah. Tafadhal. Baik, kemudian ada disebut perbuatan mereka sangat bercanggah dengan petunjuk Rasulullah SAW. Petunjuk Nabi SAW adalah tauhid dan ihsan kepada mayat. Maknanya tauhid kepada Allah dan berlaku ihsan kepada si mati, mendoakan dia, istighfar bagi pihak dia dan sebagainya. Sedangkan petunjuk mereka ialah kaum musyrikin adalah syirik pada Allah dan penyiksaan terhadap diri mereka sendiri dan penghuni kuburan berkenaan. Maknanya diri dia sendiri pun diseksa dengan meminta pada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah seterusnya. Wallahu taala alam. Baik, saya kira sampai situ je perbincangan kita. Minggu depan saya dah sebut itu kan. Minggu depan saya tak ada, dan minggu satu lagi tu pun saya tak ada. 2 kali saya tak ada. InsyaAllah berapa kali sebut, lupa lagi. Sekejap. InsyaAllah 18 hari bulan, bukan, sehingga 18 hari bulan saya tak ada. 19 hari bulan kuliah saya akan bermula dengan masjid pada malam. Badan insyaAllah 19 hari bulan, hari Rabu, 19 hari bulan 12 insyaAllah. Minggu depan 7 hari bulan sampai 18 saya tak ada insyaAllah. Baik, ada soalan daripada pihak yang tengok online. Yang pertama dia tanya, kalau Ustaz, kalau nak buat tahlil, niat je halakah mengingati Allah, mengeratkan silaturahim dan beri sedekah orang makan, itu pun digalakkan Nabi kan. Dia sekarang ni masalah dia dua. Kita kata yang pertama masalah apa yang kita buat, dan yang kedua kita namakan benda tu sebagai apa. Baru ni dekat mana saya cakap, saya tak ingat dah. Masalah label ni dia tidak sepenting perkara yang di belakang label tu.
Kalau benda tu boleh tapi kita label dengan benda-benda yang tak boleh, dia jadi boleh juga. Ataupun benda tu tak boleh dan kita labelkan benda yang boleh, dia jadi tak boleh juga. Selalu saya bagi perumpamaan, kalau kita kata emas putih, contoh kan, saya bawa emas putih pergi ke kedai sahabat kita, Ustaz Said membawa. Pergi pergi kat kedai, kata saya nak jual emas ni. Kata kira sebagai emas, dia akan kata tak boleh. Sebab emas putih bukan emas, betul tak? Saya kata emas putih lah, orang panggil emas putih. Tak, memanglah nama dia emas putih, tapi hakikatnya dia bukan emas, dia bukan aurum, dia platinum. Jadi dia punya nilai dia tidak sama dengan emas putih. Saya ingat Bank Rakyat punya Ar-Rahnu tu pun, kalau cincin yang emas putih berselirat dengan emas kuning, yang tu pun dia tak ambil sebab tak boleh nak kira yang bahagian emas putih tu berapa, emas kuning tu pun berapa. Maka di sini adalah satu istilah fiqh, istilah tidak merubah hakikat satu perkara tu. Okey. Jadi berbalik pada soalan tadi, dia kata kalau saya nak buat tahlil tapi saya panggil orang untuk halaqah mengingati Allah, bergantung mengingati Allah tu apa maksud dia? Kalau mengingati Allah tu sebab mengingati Allah pada zaman Nabi SAW, apa dimaksudkan dengan zikrullah? Majlis ilmu. Majlis macam ni mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita bincang berakidah, akidah berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingati Allah dalam halaqah, orang ni beri pandangan, orang ni beri pandangan, itu mengingati Allah tak? Mengingati Allah juga. Tapi kalau mengingati Allah, berzikir ramai-ramai. Kita tutup lampu Ustaz, kita berzikir daripada maghrib sampai isyak, la ilaha illallah, sampai lupa diri. Yang tu bid'ah lah, tak boleh lah. Okey. Jadi kalau kita bagi contoh, mengadakan halaqah mengingati Allah, umpamanya. Mengingati Allah, kita kata dalam erti kata kita buat kuliah, kita buat dengan orang-orang rapat, supaya ataupun lagi cantik buat dengan keluarga besar. Panggil pok menakan, panggil mak menakan, panggil sepupu kan. Kita berkumpul, kita buat kuliah, kita bincang bersama beragama, lepas tu kita buat makan dan juga kita berikan sedekah pada orang-orang yang sedekah makan ni buat makan lah. Kita buat makan pada orang-orang yang datang tu. Boleh tak? Majlis ni saya buat macam tu, tapi saya bagi nama dia tahlil. Sebab tahlil bermaksud la ilaha illallah. Itu maksud tahlil. Tahlil maksud dia kita ucapkan la ilaha illallah. Tahmid maksudnya kita sebut alhamdulillah. Takbir kita sebut Allahu Akbar. Tasbih kita sebut subhanallah. Betul ya? Ta'wiz kita sebut apa dia? Wa'iyadzu billah. Tahlil kita sebut la ilaha illallah. Saya namakan majlis ini sebagai tahlil sebab di dalamnya kita mengingati tiada Tuhan yang selayak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu diberi nama tahlil. Kalau macam tu boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Sebab label tu tidak sepenting perkara yang belakang label tu. Masalah kita sekarang adalah label. Bila orang kata label Wahabi, habis ya? Dia tak dengar ada benda belakang. Masalah label. Jadi dia punya isu dia bukan label tu. Dia punya isunya di belakang label tu, benda tu boleh ke tak boleh. Kalau benda tu boleh, beri nama apa pun tidak ada masalah lah. Wallahu ta'ala alam. Baik, itu soalan satu. Soalan yang kedua, saya tak boleh baca nama dia sebab bahasa Siam. Ni boleh baca? Dia tanya buat Maulidur Rasul boleh tak? Yang ni bergantung apakah yang dimaksudkan dengan Maulidur Rasul. Kalau dimaksudkan Maulidur Rasul, itu yang ni saya dah sebut kot 2 minggu lepas kot, tapi tak apa. Kalau dimaksudkan Maulidur Rasul dengan ada amalan yang tertentu, dengan ada zikir tertentu, dengan ada perkara-perkara tertentu, berarak dan sebagainya, yang mana kesemua perkara ni lazimnya diniatkan mendapat pahala lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu bid'ah, tak boleh. Tetapi kita kata okey, sempena Maulidur Rasul ni, bulan ni Nabi SAW lahir, Fatwa Pilih pun sebut boleh tak bulan Rabiul Awal dipanggil sebagai bulan zikra Rasul. Maksudnya bulan memperingati Nabi SAW dah terkena bulan ni dia lahir, maka kita pun buatlah forum cerita pasal sejarah Nabi, dah teringat ke dia, tanpa meniatkan bahawasanya kalau kita buat ni ada pahala lebih. Kita buat sebab kita teringat kat dia, bukan sebab ni dia punya hari jadi kita buat ada pahala 4 kali ganda. Niat macam tu tak boleh. Tetapi di atas dasar kita teringat pada dia, nak cerita berkenaan sirah dia lebih sikit, boleh tak? Tidak ada menjadi sebarang masalah. Jadi bergantung kepada cara macam mana lah. Sebab tu kita kata dari segi sambutan itu sendiri, dia tak terlepas dengan 5 aksiologi dalam Islam tu. Aksiologi ni kataan je lah sebenarnya, wajib, sunat, makruh, haram dengan boleh. Oh, itulah dia aksiologi, 5 nilai dalam Islam. Jadi dia tak terlepas. Ada sambutan Maulidur Rasul yang dia jadi haram. Macam mana dia jadi haram? Bila didendangkan zikir-zikir ataupun syair-syair tertentu, dan memang syair-syair itu dianggap dapat pahala lebih, sehingga bila dibuat tu mereka anggap sebagai satu ibadah, dengan terpekik, terlolong, dengan melambai-lambai roh Nabi datang, yang tu jadi haram lah, tak boleh lah.
Kita kata begitu juga dengan ada bacaan-bacaan berjanji tertentu beritahu ketika kelahiran Nabi SAW, roh Maryam Muqaddasah datang. Roh Asiah binti Mazahim datang. Nabi lahir dengan keadaan mendongak ke langit dengan keadaan dah sunat. Mekah malam tu terang bercahaya. Lalu Abu Lahab pun melompat sebab tahu Rasul akhir zaman dah lahir. Syekh, kalau Abu Lahab tahu tu Rasul akhir zaman, tak ada lah Allah kata tabat yada Abi Lahab wa tab, Syekh. Yang ni melampau-lampau lah. Jadi itu kalau macam tu lah keadaannya, tidak dibolehkan. Tetapi kita kata sekadar kuliah, sekadar sebut berkenaan sirah Nabi SAW, dan kita pun tak kata ni dapat pahala lebih dah, kita tak kata macam tu. Tapi teringat sebab ni sempena dia punya kelahiran dia, yang tu mafi muskilah, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Jadi soalan berkenaan Maulidur Rasul ni, saya kalau siapa-siapa yang tengah tengok dia pun ataupun buat potongan lepas ni, saya harap tengok penuh lah dia punya tu. Sebab saya ingat ada terjadi pada Ustaz Adi Hidayat di Indonesia. Saya suka kuliah dia, sangat-sangat bagus. Tapi orang ambil sekat-sekat. Golongan yang saya tak tahulah, ada orang ni dia banyak masa lapang. Dia cakap, saya ingat 15 minit kot dia jawab kot. Kawan tu ambil 1 minit setengah, Maulidur Rasul pada saya dibolehkan. Ambil tengok Ustaz Adi kata boleh buat bid'ah. La haula wala quwata illa billah. Dia jawab 15 minit. Dan dia jawab lebih kurang macam tadilah. Dia kata tengok sambutannya macam mana. Kalau sambutannya dengan terpekik, terlolong, dengan kita kata sampai tak sedar diri kan, dosa boya Nabi, menangis-nangis dan sebagainya, yang tu melampau lah, kita tak boleh lah. Wallahu ta'ala alam. Jadi dia punya jawapan tak sehitam putih lah. Ada yang boleh dan ada yang tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Macam? Iya, okey. Iya. Saya tidak berapa suka meletakkan hukum sebab dia bergantung dengan niat orang yang buat tu. Tetapi kita kata dia pecahan dia ni banyak. Sebagai contohnya, dia menetapkan 1 Syawal tu ziarah kuburan. Perkara ni memang, kalau dia kata bahawasanya pagi 1 Syawal tu ada pahala lebih, sebab saya pernah jumpa orang macam tu. Memang dah habis-habis solat, kata Ustaz jom kita pergi ziarah kubur. Kata saya pergi petang sikit tak? Kita kena pergi sekarang Ustaz. Kenapa? Sebab kita mazhab Syafi'i sunat. Syafi'i juga kena. Mazhab Syafi'i sunat kita ziarah lepas solat hari raya. Astaghfirullahalazim. Ada ke Imam Syafi'i sebut macam tu? Tak ada. Tetapi kalau dah di atas dasar, macam saya pun kalau balik kampung, balik ke kubur tok nenek tu memang 1 hari, lepas tu dah balik ke rumah mak ayah, ke tempat lain ke apa. Yang tu tak apalah, dah kesempatan tu kita pergi ziarah lah. Tetapi itu pun kalau tanya saya, kalau boleh jangan lepas solat. Betul, sebab sekarang ni orang dah menganggap lepas solat disunatkan ziarah kubur. Kalau dia punya keyakinan, saya tak sebut orang, tetapi kalau keyakinan dia lepas solat hari raya tu disunatkan ziarah kubur, yang ni bid'ah la syakka fiha. Yang ini merupakan bid'ah, tidak ada syak di dalamnya. Tetapi kalau di ziarah kubur di atas dasar, saya tak ada masa. Saya pun esok dah masuk kerja balik, ni saja ada masa. Tengah hari orang dah ajak pergi makan kat tempat lain, pagi lepas solat ni je masa saya ada. Maka saya pun pergi ziarah, dah lalang balik, yang tu tidak ada masalah. Cuma saja, pandangan saya lagi, buat masa sekarang orang ingat sunat. Jadi sebab tu kalau saya sendiri pun, wallahu alam, kalau ziarah kubur tok nenek pun saya tak pergi lepas solat betul. Sebab takut orang pergi lagi kan, orang kata dia pun pergi, ni memang sunat dah ni, payahlah macam tu. Jadi kadang-kadang saya pergi tengah hari sikit ataupun tunggu petang sikit, tidak ada masalah. Tapi kita kata malam tu dah berangkat, okey tak apalah, pergi tengah hari sikit, pergi petang sikit, macam tu. Berkenaan dengan bacaan Al-Quran tu, itu pun ada pecahan dia. Bacaan Quran di kubur tidak dibolehkan. Jumhur ulama tidak membolehkan berdasarkan kepada hadis yang Nabi sebut tadi, jangan jadikan kubur aku sebagai kiblat. Begitu juga dengan hadis, jangan jadikan rumah kamu sunyi sepi seperti kuburan. Maksudnya apa? Kubur kena bagi sunyi sepi. Nak baca Quran dekat rumah. Okey? Jadi kita kata dari segi bacaan itu sendiri tidak dibolehkan di kawasan kuburan. Wallahu taala alam. Orang yang buat juga. Okey, kalau dibuat juga ni dia ada 2 masalah. Yang pertama, kalaulah seseorang, baru ni pun di masjid Titi Tok Pandak saya sebut benda lebih kurang juga. Kalau seseorang tu dia buat sebab maklumat tak sampai dekat dia. Maksudnya, ialah kita tak nafi kan, dalam dunia macam mana kita nak kata Ustaz, semua orang kena sampai maklumat ni. Macam mana nak cakap macam tu? Kau orang yang memang dia tak ada peluang untuk nak mendengar benda-benda macam ni, pesanan dan sebagainya, dia ingat memang tu ibadah.
Dia tidak ada maklumat, dia buat seikhlas-ikhlas mungkin dan memang tak ada orang pergi nasihat sampai kat dia. Yang tu mudah-mudahan ghufirallahu anhu. Allah maafkan dia. Tetapi kalau dah disampaikan, kita kata benda ni Nabi tak buat, benda ni Nabi tak baca Quran kat kubur, Nabi tak buat tara ni lepas solat raya bawa Yasin pergi, Nabi tak buat. Dia pun kita sebut-sebut, dia kata aku tahulah Nabi tak buat, tapi Nabi tak buat apa aku nak buat juga dapat pahala. Yang tu bid'ah. Sebab maklumat dah sampai dekat dia. Tetapi dia keras juga nak beritahu, kata itu kita kata kamu nak buat juga, tu amalan masing-masing yang kita kata. Tetapi dekat situ baru boleh kita hukumkan sebagai bid'ah. Selagi mana maklumat tak sampai kat dia, tak boleh lah kita tahu. Wallahu alam. Jadi saya berpesan tu pada diri saya sekali lah, berhati-hati, jangan kita cepat sangat kata tu. Kau dia tak tahu, so beritahu dulu, kata tahu tak benda ni tak boleh, kata apa semua nasihat. Kenapa tak boleh Ustaz? Sebab adik lah, kenapa tak beritahu awal? Selalunya orang macam tu lah. Saya dah buat 20 tahun dah Ustaz, baru beritahu sekarang. Saya kata 10 tahun saya tak main sini, kata. Kalau macam tu tak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Ya. Boleh ke tak? Okey, yang ni memang ada fatwa Perlis. Dia boleh bersyarat. Apa maksud boleh bersyarat? Maksudnya jikalau ada keperluan kepada tu. Sebagai contohnya, kita ada kawan dekat tempat kerja. Kawan tempat kerja kita ni pun bawa makanan yang kita boleh makan. Dia kata saya gembira, ini perayaan agama saya, Christmas saya, bagilah makan. Dah sampai tara tu kita kata selamatlah sambut Christmas. Boleh tak? Fatwa kita kata boleh. Sebab ada keperluan. Ataupun jiran kita orang bukan Islam, kan? Dengan dia buat jingle bell apa semua. Kita pun lalu situ, dia kata Ustaz, mainlah makan Ustaz. Tak apa, makanan saya beli nasi Arab apa Madinah mandi kat Seriap tu, tak ada masalah Ustaz, boleh makan. Kita pun dah di jiran kita, dia dah ajak sampai tara tu, tak kata hang kapi aku tapi, takkan nak jawab macam tu. Jadi dah ada keperluan dengan tujuan nak melunakkan dia. Kita kata mudah-mudahan kalau berani, patutnya berani, kata kamu ni dah lama jadi jiran saya, bila nak masuk Islam, usik-usik lah sikit kita kan. Kalau keadaan macam tu kita ucapkan selamat menyambut Christmas, tidak ada masalah. Yang tak boleh kalau tak ada keperluan. Yang masalah sekarang adalah orang tak ada keperluan. Dia tak ada jiran bukan Islam, dia tak ada satu lagi situasinya kalau orang yang masuk Islam dan keluarganya belum masuk Islam. Maka bila hari kebesaran tu untuk nak melunakkan jiwa keluarga dia, bagi nampak saya masuk Islam pun bukannya kita ni sampai tak boleh bertegur terus. Bukannya macam tu. Jadi diucapkan sebab ada keperluan, yang tu yajuz, yang tu boleh. Tetapi kalau tak ada keperluan, apa maksud tak ada keperluan? Ada orang yang jiran-jiran dia semua orang Islam. Tempat dia kerja semua orang Islam. Tiba-tiba dia masuk Facebook, Merry Christmas to all yang sambut. Itu tak perlulah. Waktu apa gatai-gatai nak pergi ucap, pun tak ada kawan, tak ada jiran dalam yang beragama sedemikian. Jadi dia punya cerita dia boleh tetapi bersyarat. Maksudnya kalau ada keperluan untuk melakukannya dan majlis itu tidak disertai dengan syirik pada Allah, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Ya, ya tak? Okey. Dia ada sepuluh di situ. Dia ada tingkatan pahala, ada yang dapat ya. ada dapat lemu, Ya. dan akhir sekali dapat telur. Ya. Jadi dia ada dalam tu kita nampak seolah-olah ada 6 fasa di situ. Ya. 6 fasa tu. Betul. Saya nak tahu keadaan dia macam mana? Adakah dalam ikut selepas ada jam kah, 1 jam kah, atau ketika mana? Oh, maksudnya dari segi pembahagian masa tu betul? Dia dikira dia nampak gaya isyaratnya di situ. Wallahu alam. Unta ni maksudnya kita sampai sebelum daripada khatib naik mimbar. Nampak gaya dia punya masa dia bermula kat situ. Khatib dah start khutbah, berapa lama khatib start khutbah? Kalau mari kita kata separuh masa kedua, lagi kurang lagi lah. Kita mari khatib dah berkhutbah, kita pun solat. Sebab situ pun dah kurang dah. So waktu khatib berkhutbah, afdalnya kita dengar kan, tapi kita dah sibuk dengan solat dulu dah. Dekat situ dah berkurang dah. Jadi afdalnya wallahu alam, nampak gaya isyaratnya adalah sebelum khatib berkhutbah, berdasarkan hadis sokongan dalam teks tadi juga, iaitu malaikat bila khatib berkhutbah, malaikat pun join sekali. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, bila keberkatan tu, bila khatib naik khutbah, maka kita afdalnya datang awal dengan kita boleh dengar khutbah, dan juga datang awal sehingga kita boleh memenuhi saf hadapan. Yang tu dapat pahala unta tu. Wallahu ta'ala alam. Dan lepas tu kurang sampai akhirnya khutbah pun tak ada dengar, kata kan. Masuk khatib turun, dia pun Allahu Akbar dengan khatib. Waktu kita kata telur ayam, kita kata apa pun tak dapat. Wallahu alam. Dapatlah telur ayam Wallahu alam. Okey, macam mana kalau orang yang dia datang solat Jumaat, dia terlepas rakaat kedua, macam mana? Faham tak? Maksudnya dia main solat,
Orang apa ni, khatib dia main-main tu masuk masjid, khatib dah, maksudnya imam dah rukuk, dia nak masuk solat tu, imam dah bangun, sami Allahu liman hamidah, Allah aku terlepas rakaat rukuk kedua. Macam mana? Macam mana dia buat? Ini kita sambung sampai lepas cuti dia. Dah tak ada. Macam mana kita nak buat? Orang tu dia kena solat dengan niat solat zuhur. Sebab dia dah tertinggal solat jemaah Jumaat. Habis dah untuk dia. Hang tertinggal rakaat kedua, hang tertinggal rukuk kedua, tak ada dia niat solat zuhur, imam bagi salam, dia kena bangun, dia kena cukupkan 4 rakaat sebab dia dah tertinggal solat berjemaah pada hari Jumaat. Wallahu alam. Jadi jangan datang lewat pengajaran dia. Kita pun sekarang dah ada jam, kita kata kan, tahu azan pukul berapa dan sebagainya. Wallahu alam. Baik, saya kira sampai situ saja. InsyaAllah kita akan jumpa 3 minggu lagi lah, InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.